Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk permulaan hari ini kita akan teruskan dengan CDOS 3.5 workshop. Okey, CDOS adalah satu daripada kebanyakan platform yang kita boleh gunakan pada hari ini. Okey, namun CDOS ni 3.5 ni diperkenalkan pada tahun 2019 oleh JPP KK dari kumpulan BIPD Politeknik Malaysia bagi tujuan untuk pensyarah create modul dan melaksanakan e-learning serta PDP dalam talian. Okey, so hari ini objektif kami adalah untuk membantu tuan-puan untuk menyiapkan platform LMS kursus sebelum semester bermula pada minggu hadapan. Okey, kami juga akan membantu dalam memuat naik bahan kursus dalam bentuk nota bacaan, audio, visual multimedia serta learning object. Okey, begitu juga kami akan teruskan dengan menunjukkan cara import bahan pengajaran dari platform semester lepas ke semester semasa. Seterusnya, kami akan memperkenalkan Big Blue Button sebagai salah satu saluran untuk tuan-puan membuat virtual conference ataupun meeting online bersama pelajar. Okey, so hari ini kita akan menggunakan platform utama PDPT iaitu cdos.edu.my. Okey, platform sokongan yang ada di luar adalah contohnya Zoom, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom. Namun tuan-puan mempunyai pilihan utama yang mana CDOS adalah dibangunkan khusus untuk pensyarah-pensyarah dan pelajar-pelajar Politeknik Malaysia. Okay, ini CDOS juga dikatakan paling secure lah dan dia mematuhi piawaian mampu. Okay, jika tuan-puan menggunakan platform-platform lain, okay, kami tak menjaminkan security tersebut. Okay, ini saya quote daripada tim security BIPD Politeknik Malaysia. Okay, so first, okay, tuan-puan, ini sebelum ni kita ada membuat syarat, okay, ataupun dia termasuk dalam KPI lah untuk pensyarah mendapat TAMS. Okay, pensyarah perlu ada 1 course introduction, 7 e-content, 5 forum atau discussion atau web 2.0. Okay, tuan-tuan boleh masukkan link sahaja pun boleh, tak ada masalah. Tapi kategori dia kategori forum, discussion ataupun web 2.0. Dan keseluruhan ni lebih kurang jumlahnya sebanyak 12. Okay, dan hanya 2 online assessment termasuk quiz atau assignment upload. Okay, so tuan-tuan boleh dapatkan TAMS. Okay, TAMS ni adalah pengiraan blended learning. Okay, blended learning bagi tuan-puan mencapai course yang orang kata blended learning lah, tapi untuk tahun ini 2021 blended learning tidak dikira sebagai KPI. Okay, KPI kita dah bertukar lah. KPI kita dah bertukar kepada video PDPR ataupun video PDP, video PDP sebagai KPI serta e-book. Okay, so seterusnya nanti kami akan di jabatan masing-masing pegawai e-learning akan terangkan. Okay, so untuk teruskan dengan platform ini, okay, bagi pensyarah-pensyarah baru, okay, tuan-puan mungkin first time melihat platform CDOS ini. So kita perlu memasukkan URL di web link yang bernama cdos.edu.my. Okay, so tuan-puan juga boleh dapatkan link ini, shortcut link ini di website Politeknik Mersing. Okay, so ICT terima kasih kerana memberi shortcut kepada kita ataupun laluan pantas kepada pensyarah untuk go through kepada platform e-learning ini. Okay, so jika tuan-puan baru sahaja ingin login ke account, tuan-puan hanya perlu menggunakan IC tuan-puan sebagai login ke CDOS. Okay, semua nampak ya, saya show di sini. Okay.
Okay, oh, something wrong. Okay, sorry. Okay. So bila dah masuk, tuan-puan klik kepada LMS. Okay, LMS. Ya, saya Tak share screen pun. Oh, tak share screen. Ya Allah. Subhanallah. Sekejap. Ya. Okay, nampak ke sekarang? Okay. So, tadi saya pergi ke modul CDOS ni. So, ini adalah yang kita nak bantu tuan-puan lah untuk pagi ni. So, kita akan menyiapkan platform LMS khusus perlahan-lahan. Tak ada perlahan-lahan. So, next week kita dah nak guna kan? So, kita akan muat naik bahan khusus. Okay, standby lah. Ada nota sikit, okay, ataupun syllabus kat sebelah. Dan kita akan tunjuk cara import bahan PMP tadi. Okay, dari semester lepas kita nak backup kan ke dalam semester ni. Okay, jika yang pensyarah yang dah biasa menggunakan tak ada masalah. Okay, just kita tambah knowledge je. Okay, feature-feature yang ada. Kita akan berbagi pengenalan kepada Big Blue Button juga. Dan satu lagi tambahan kami akan tunjukkan. Okay, Puan Azura akan tunjukkan cara nak masukkan rubrik. Okay, untuk tanda assignment. Itu yang sangat penting lah. Okay. So ini platform yang saya sebut tadi. Okay. Boleh guna dekat mobile phone pun boleh, iPad, sebab kita hanya menggunakan web browser. Dan CDOS ni belum ada apps lah, belum ada aplikasi. Okay. Ada aplikasi tapi dia masih appear sebagai web lah, web punya browser. Okay, so pagi ni saya akan terangkan online macam mana nak upload course introduction ataupun SSG, okay, e-content, okay, macam mana nak create forum, okay, macam mana nak tambah online assessment lah seperti quiz dan assignment, serta nak masukkan rubrik, okay, akan ditunjukkan oleh Puan Azura dan saya. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada CDOS, okay, so, semua tuan-puan dah boleh masuk ke CDOS kan? Okay, jika pensyarah baru mungkin masih ada sebahagiannya saya dah admin ICT dah masukkan nama tuan-puan, jadi kita teruskan ya. Okay, so login tadi kita masuk menggunakan IC kita, okay, dan password tuan-puan, and then untuk pergi LMS kita pilih online service, okay, kita masuk ke LMS. Okay. Okay. Tuan-puan tak akan dapat sama interface macam saya, sebab saya adalah saya dah menggunakannya sebelum ni lah. Okay. Okay, untuk permulaan, okay, untuk permulaan tuan-puan kalau nak cari nama tuan-puan boleh pergi ke site home. Okay, site home. Okay, and then dapatkan jabatan tuan-puan. Macam saya berada di Jabatan Teknologi Maklumat dan mengajar Diploma Teknologi Maklumat, Teknologi Digital. So klik dekat sini. Okay, klik dekat sini, klik dekat sesi. Okay, sesi sekarang adalah Disember 2020. Okay, kami dah siapkan kursus yang tuan-puan akan mengajar. So jadi di sini tuan-puan hanya menaik kod kursus tersebut ataupun nama kursus. Okay, macam saya, okay, untuk sesi yang lepas saya ada dua. Okay, sesi yang lepas iaitu Disember dan Jun 2020. Okay, saya dah ada dua. So untuk semester kali ini nampak di sini kita menggunakan sesi Disember 2020. Okay, so klik access. Okay, klik access. Okay, bila klik access, tuan-puan boleh nampak tuan-puan punya platform, keluar topik dan topik. Okay. So first, sebagai penyelaras kursus, sebab kebanyakan kita adalah penyelaras kursus kan. So kita ada teammate kita. So apa yang kita kena buat? Okay, first kita kena turn editing on. Okay, turn editing on. So tuan-puan akan nampak macam ni kan. Okay, tuan-puan akan nampak macam ni. So kita nak tambah kita punya rakan-rakan yang akan share dengan kita. Okay. Okay, untuk pengetahuan tuan-puan juga, platform ini kita berkongsi bersama dengan pensyarah kursus. Okay, contohnya saya mengajar OpenStaff Server Admin, so saya akan tambah
kawan-kawan yang mengajar juga dekat dalam ni. Cuma nanti kita boleh buat room lah, maksudnya kalau Tuan Puan ajar 2-3 kelas, okay, ataupun ajar satu kelas pun tak apa, tapi subjek yang sama, kita akan berkongsi rumah, okay. Ni rumah lah, kita katakan ni rumah, okay, dan bilik-bilik tu adalah room kita ataupun kelas kita, okay, group, okay, kita akan create group nanti supaya student kita dia boleh masuk rumah tu, tapi dalam masa sama bila kita buat kelas, dia akan masuk bilik dia. So group tu adalah bilik lah, saya guna istilah macam tu ya. Okay, so untuk tambah pensyarah, okay, kita tengok kat sini ada button roda ni kan. So klik, okay, klik button roda, pergi more, okay, pilih user, okay, pilih user. Okay, so kat sini kita nak enroll user pensyarah kan. So kita boleh enroll user. Okay, kat sini okay, contoh pensyarah Iqbal ni juga mengajar subjek sama tapi dia belum ada bilik, dia belum ada student. Okay, jadi saya nak tambah seorang lagi pensyarah user. So saya klik enroll user. Okay, so saya pilih kategori dia sebagai teacher. Okay, teacher. So saya search di sini contohnya one to many kan. Okay, Azwan mengajar subjek yang sama dengan saya. Okay, Azwan. Dan seorang lagi contohnya Afendi kan, Afendi. Okay, kejap. Boleh je kot. Okay, Muhammad Afendi. Okay, so Afendi sebagai pensyarah lecturer lah. Okay, and then saya akan enroll, saya akan tambah dia sebagai teacher. Okay, ataupun non-editing teacher, boleh teacher. Okay, so saya tambah enrollment and ni duration ni biasanya kita letak unlimited lah. Okay, dan starting okay hari ni. So saya tambah enroll user. So nampak di paparan adalah pensyarah-pensyarah yang akan mengajar. Okay, untuk student kita tak tambah satu-satu macam ni, tapi kita bagi kunci kat diorang nanti. Next saya akan tunjukkan macam mana nak tambah student. Okay, so sama juga kita boleh pergi dekat ni supaya dia punya tambahan user tu senang kan, tapi kita akan buat dulu dia punya method yang kita nak bagi kunci tu kan. So kita pergi dekat 6033 balik. Okay, edit setting, okay, edit setting, tapi kita pilih more, okay, more, user, dan kita create group dulu. Okay, kita create group dulu. Tadi kan kita dah tambah pensyarah kan. Okay, kita create group dulu. Sebab nanti kalau kita nak tambah student, kita nak masukkan dia dekat dalam group mana, dekat dalam bilik mana. So kita create group. Okay, contoh kat sini kita create group kan. Okay, kita create group. Contoh nama group saya adalah IS1. Okay, saya ajar pelajar DDT 5 IS1. Okay, dan copy je. Ini sama tak apa, tak ada masalah. Okay, OSA group. Okay. Dan okay, ni kalau kita nak letak siap-siap pun boleh. Pada saya akan letak nama group lah kan. Senang. Okay. Ataupun nak sama pun boleh. Nanti tak ada dah lupa-lupa kan. Cuma beza dia dekat hujung lah. Okay, contoh OSA Elias IS1. Macam tu kan. So nanti dekat group satu lagi pun sama. Cuma ubah dia dekat belakang je. Macam tu. Okay. So kita save. Okay. Dia kena ada at least one lower case letter. Okay. So kita boleh buat lah. Ni kecil ke. Macam tu. Okay. So kita boleh save. Okay, so hasil terdapat, so jadilah satu group kan. Okay, yang kedua sama juga. Okay, contoh kita create group. Contoh saya nak bezakan kan, sebab kita ada dua pensyarah kan.
So kita buat DDT 4 network 1. Okay, contoh kan. So DDT 4 network 1. So sebab OSA ni dia ada dua version student. Yang SEM 4 ambil OSA untuk network, yang SEM 5 untuk IS ambil network. So tak apa, tak ada masalah pun. So kita akan tambah mereka. Buka lah ni mata dia ni. Mata, ni mata dia. Okay, terpulang kat tuan-puan, kalau nak sama standard, sama je semua. Okay. Okay, so network 1. Okay, macam tu kan. Okay, so just save. Okay. Okay. Okay, so kat member ni kita tak tahu lagi student kita siapa. Konon-konon je lah, kita boleh je add. Okay. Kalau dah tahu student, kita boleh tambah je lah. So kalau kita dah ada student nanti, kita boleh search student tersebut. Okay. Tapi sekarang ni kita tak nak search, kita nak bagi kunci je kat student. Nanti bila first class tu, student dah boleh masuk ke dalam, apa nama? Alamak, dah habis kan sekejap ya. Student dah boleh masuk ke kita punya bilik. Okay. Okay, sebentar dia. Bagi saya seminit jap. Puan Azura boleh tambah apa-apa? Puan Azura? Sebentar. Sebentar ya, sekejap. Okay. Okey, macam tu. Okey. Ada persoalan daripada Puan Atika, dia tanya kalau satu platform ni perlu ke ada ramai-ramai pensyarah. Sebenarnya kita nak kurangkan penggunaan platform. Maksudnya kalau satu kursus tu ada 5 kelas yang berbeza, kita guna satu platform sahaja. Maksudnya nanti kita ramai-ramai kongsi aja. Tapi kita asingkan assessment tu ikut kelas lah, sebab tu ada group. Senang aja macam tu. Tak adalah ada 5 kelas, lepas tu dia akan jadi redundant. Sebab tu kita punya SIDOS asyik hang aja. Okey. Boleh teruskan menjawab ke soalannya? Okay. That's why kita tambah pensyarah dekat dalam satu platform kursus lah. Okay, so yang akan tukar tambah pesertanya adalah ketua penyelaras kursus lah. Okay, so take note lah, walaupun tuan-puan tak nak guna SIDOS ni, tuan-puan nak guna Google Classroom ke, Edmodo ke, okay tak apa, it's okay. Tapi tuan-puan tolonglah tambah kawan-kawan tuan-puan kat dalam ni. Okay, dan nota, biasa nota kita buat setempat lah. Okay, macam cara kami, saya akan masukkan nota semua kelas-kelas lain tu sama je. Okay, serta kita punya task kan, assignment semua satu dia duduk setempat lah. Okay, dia akan duduk setempat. Okay, dan okay kalau dah add pensyarah kat sini, kita akan back to group. Okay, kita back to group. Okay, ni make sure kita tahulah, kita akan bagi nama nombor bilik tadi. Okay, key tu adalah kunci bilik. Okay, key tu adalah kunci bilik. Nak tengok balik kat mana? Okay, klik je kat situ. And then ni enrollment key. So kita tak perlu bagi student dekat kunci rumah, kita bagi student kunci bilik. Itu key saya lah. Okay. Dan kita tengok balik platform ni. Okay, platform ni sebenarnya kita boleh buat kunci juga. Okay, so tak adalah tersasar. Contohnya pensyarah tu ada subjek yang bukan subjek open source, tapi dia nak masuk kan. Tak boleh, kita buat kunci rumah. So kat mana kita nak letak kunci rumah ni? Okay, kita pergi setting. Edit setting, okay. Boleh tak? Dekat roda ni tadi kita tekan edit setting. So kat sini ada okay, course format. Sekejap ya. Tak silap saya dekat appearance. Sebentar ya. Jika saya silap, saya pun dah inilah dah tertinggal-tinggal juga kan. Rasanya dekat sini. Kat sini kan Zura?
Yang kunci bilik tu, kunci rumah tu. Okey, ni bukan, ni setting Mas cari apa Mas? untuk kunci rumah. Kunci rumah apa? Satu platform je lah, platform yang depan sekali. Masya Allah Makcik pergi dekat user, enroll user tu. Enroll user. Enrollment method tu pergi dekat Tu. tu. Enroll user, Enroll betul? user, ya betul. Enroll user. Okay. Enrollment method dia pilih ni, pergi kat situ, kat situ. Enrollment method. Yeah. Enrollment method. Okey, ini dia. Self enrollment tu, buka mata. Okey, self enrollment buka mata. So kat sini kita tekan yang roda tu kan. Kat sini kita ada enrollment key. Tapi enrollment key ni adalah untuk OSA punya lah. Maksudnya keseluruhan platform tu. Kita tak nak bagi yang ni. Tapi kita kena buat dia punya key. Sebab kita tak naklah pensyarah yang tak berkenaan masuk ke kita punya kursus ni. Okay. So kita boleh tambah kat sini. OSA Alliance Jun 2020. Disember dah, tak Jun dah. Kan? Okay. Kan? So kita jangan bagi kat student kat sini password ni. Kita bagi student platform kita ataupun room kita. Okay? Boleh tak? So ni kita letak saja. Memang kita letak supaya bila student masuk dia terus automatik masuk kat bilik kita. Okay, dia akan masuk juga, dia akan nampak keseluruhan platform tu. Cuma ni syarat dia untuk kita tak nak pensyarah yang tidak berkenaan masuk ke platform lah. So pensyarah yang berkenaan yang kita belum add, dia boleh gunakan enrollment key ni. Okay, so contoh saya ada grup kan, grup WhatsApp untuk lecturer yang mengajar tu. Okay, contoh lecturer OSA. Okay, contoh saya bagilah ni password untuk OSA masuk. Password lecturer OSA DOS. Okay, macam tu lah lebih kurang. So kan, so kita ingatlah. Okay, kita ingat supaya kalau ada yang kita belum tambah, kita belum add kan, nanti dia boleh masuk sendirilah maksudnya. Okay, sorry. Okay, so kita akan bagi tahu enrollment key ni untuk siapa. Okay, no use group enrollment key. Kalau kita nak set dia use group enrollment key, yes lah. Sebab kita akan assign untuk student. Tapi untuk enrollment key yang ni, kita akan set untuk teacher sahaja. Okay, teacher ataupun manager. Okay, terpulang. Okay, so untuk enrollment key yang ni kita akan set lah. Okay, kita akan set. Kalau tak nak set, tekan no je lah. Okay, macam tu. So kalau tekan no, maksudnya semua orang boleh masuk lah platform kita tu. Okay, so setakat ni jelas ke? Okay, boleh saya teruskan Okay. So yang kedua, kita nak buat apa? Lepas kita dah upload semua-semua tu, kita nak upload kita punya nota. Okay, kita nak upload kita punya nota. Tuan-puan boleh buat by week. Kalau saya suka topik ni, saya buat by week. Okay, so jadi saya ingatlah week 1. Okay, week 1 kita buat apa? Okay, so senang je. Klik je week 1 ni. Week 1, lepas tu enter. So dia akan berubah. Okay, ni pun sama. Week 2, so kita ingatlah kita bagi apa kan kat student. Week 1 biasa nota ataupun kaji selidik dulu ke, kita tanya dia orang punya apa nama, dia orang punya PDPR, sebab ni subjek PDPR kan. So macam mana apa-apalah kan. So kita boleh tambah activity resource dekat week ni. So kita boleh buat by week. Okay, by week. Terpulang kat tuan-puan. Macam sebelum ni saya buat by task. Okay, so saya akan buat nota, task. Okay, test, PBT. Macam tu lah. Terpulang kreativiti tuan-puan. Boleh discuss dengan ahli grup. Okay, ataupun penyaras kursus. Okay, so kita dah
Macam ni, okay, kita boleh tambah lagi topik tu. Okay, kat bawah ni dia ada add topik. Okay, so kalau nak tambah satu lagi ataupun nak tambah dua, just tambah add topik. So dia akan pergi kat bawah ni lah. So kita ada 14 minggu kan, so tuan-puan boleh tambah sampai 14 minggu lah. Okay, okay, so minggu pertama ni kita nak buat apa? So kita tambah add activity. So kita ada banyak ni kan, kita banyak semua ni. So saya akan, saya dengan Puan Azura akan go through sikit-sikit je lah, tak adalah full sangat kan. Okay, kalau tuan-puan ada first ni nak buat upload, okay, nak upload lesson plan kan, lesson plan ataupun SSG, okay, student study guide, boleh pilih resources yang kat bawah ni. Terpulang kalau resources tu file, upload file je lah. Okay, upload file lagi senang, just drag and drop saja. Okay, tak semesti pilih yang kat tu, dia kalau tuan-puan ada bahannya, okay, alamak sorry. Okay, ketepikan sikit. Saya tunjukkan cara yang cepat lah. Kalau bahan tu berada dekat dalam okay, tak kisahlah kat mana, kat download ke kat desktop kan. So dia boleh drag and drop lah. Okay. Sebentar. Agak hang sikit ni. Okay, kosong. Okay, kalau benda tu ada dekat desktop, contoh SSG kan. Dia tengok, okay, contoh lah, saya tak ambil yang dedicated. Okay, contoh je. So kita just drag je. Okay, drag saja. Okay, kita drag saja. Ni tak apalah, ni contoh je saya kata. So kalau week pertama kita nak letak SSG kat sini pun boleh. Tapi untuk blended, kita akan letak SSG tu dekat dalam tempat lain. Tapi ni untuk cepat lah. Okay, so saya akan tunjuk dua cara lah. Untuk blended nanti tuan-puan boleh dapat lah tempat yang satu lagi. Okay, so nota-nota pun sama. Kalau tuan-puan ada nota-notanya, okay. Ada buku ke? Okay, kita tuan-puan ada workbook ke? So tuan-puan boleh masukkan workbook tersebut. Okay, sekejap ya. Contoh saya ada workbook kan. Untuk workbook, okay. So boleh drag je workbook tersebut. Okay, e-book ke, workbook ke. Sekejap. Okay, so kita ada workbook, okay, workbook full. Okay, so contoh kita akan masukkan drag sahaja. Okay, so week 1 ni biasanya kita nak bagi nota dulu kat student. Okay, kita nak bagi study guide dulu kat student, terpulang kat tuan-puan. Okay, okay, kalau macam yang week kedua ni kita dah dalam kita punya kita punya dalam RMS kita atau rancangan mengajar kita nak bagi assessment, terus bagi assessment dekat sini. So ingatlah kan, contoh. Okay, so kita ada workbook, okay, contoh kita drag sahaja workbook tu. Walaupun dalam bentuk PDF, walaupun dalam bentuk PowerPoint, tak ada masalah. Okay, so dia akan nampaklah logo dia berbeza kan, macam tu. Okay, so kalau kita nak tambah yang lain pun sama. Contoh, kita nak tambah assignment. Okay, tambah assignment pun sama. Okay, biasanya first week kita akan buat perjumpaan kan. So perjumpaan virtual tu kita menggunakan Big Blue Button. So Big Blue Button ni adalah dia bawah Silas ni kita pakai Moodle tau, Moodle open source. So dia adalah real time online classroom lah. Okay, real time online classroom. Okay, kita nak buat conference kan dengan student. So dia specified, kita boleh set lah dia punya title, calendar, entry, sama macam Google Meet, sama macam Teams. Okay, cuma dia punya recording hanya tahan beberapa minggu sahaja. Okay, kalau macam Teams, seingat saya selagi dia ada dekat dalam Microsoft Streams tu, you all boleh repeat lah, student boleh tengok kan. Ataupun kalau Google Meet terus masuk ke Google Drive and then kita bagi link dia kan. Big Blue Button pun sama sebenarnya. Okay, so kita nak test, okay, add. Kita nak tambah, kita nak tambah. So untuk aktiviti pertama ni kita akan create dia sebagai week
Mungkin terpulang lah kat tuan puan nak buat sesi ke by sesi, by session. Session 1 week 1, macam tu. Boleh juga, tak ada masalah. Okay. Lepas tu buatlah kelas, nama kelas. Nanti kan tersasar masuk kat tempat kelas lain. Okay. DTT5, okay, IS 2. IS 1 saya ajar. So saya dah buat dah hari ni untuk next week punya kelas kan. Then kita assign, okay, ni activity room setting. Kita nak set lah, okay, welcome message, hello, hi, tulislah apa. Okay, you all can, okay, hi everyone, okay. Okay, kalau macam malas tak payahlah tulis. Tapi tu kena rajin lah, pesara kena rajin. Okay, so recording nak buat recording setting ke tak? So dia tak ada recording setting untuk BBB ni. Okay, so kita nak enroll siapa? Enroll siapa partisipannya? Okay, siapa partisipannya? Okay, ataupun sebab kita tak ada student lagi kan? So kita enroll all user pun boleh, tak ada masalah. So untuk minggu pertama tu kita nak everyone boleh view kan. Okay, so biasanya minggu pertama kita akan add student lah. Untuk kelas pertama tu kita bagi key tadi tu, kunci bilik tu kat student, and then student masuk. Gunalah dalam grup WhatsApp ke grup Telegram ke, so dia orang join, lepas tu baru kita boleh buat BBB ni. Okay, so kalau user tadi yang dekat atas ni sebagai moderator pun boleh. Kita nak buat kelas, orang kata macam ni lah, live terus kan, beberapa pensyarah terus untuk sesi pertama. Okay, tak ada masalah. Okay, kita boleh buat, okay, together. So kat sini kita boleh live bersama moderator atau pensyarah tadi sebagai moderator lah, yang pensyarah yang saya senaraikan dekat sini, all user ni. Okay, okay, dan session ni kita nak buat pukul berapa hari bulan. Okay, kita enablekan lah dulu. Okay, macam kelas pertama saya pada 7 hari bulan, hari Ahad. Okay, pukul berapa? Pukul 10 kelas saya kan. Okay, saya ada 2 kelas, pukul 8. Okay, pukul 8 lah. Saya ambil yang kelas pukul 8 punya. So, setting, okay, show course page. Okay, ni groups. Nak separate ke nak sama? Kalau no group, maksudnya dia akan duduk dalam satu group yang sama. Okay, kalau separate, maksudnya kita akan berpecah lah. Okay, cuma macam Afendi ataupun Azwan tadi, dia akan masuk kelas dia. Okay, dia akan jadi presenter dalam kelas dia. Okay, ni right, restrict access. Kita akan set, okay, macam tadi kita nak set, contohnya kita saja, kita tak nak buat untuk orang lain. So kita just set usernya siapa lah. Okay, usernya siapa. Okay, kat sini sebab saya yang create, so dia display lah. Tapi kalau Afendi dengan Azwan tak nak buat pun tak apa, tak ada masalah pun. So saya akan set dia sebagai all lah. Okay, saya akan add dia sebagai all. Okay, alright. Okay, alright. Okay, so dekat restriction, okay, contoh tadi saya nak buat untuk kelas saya sahaja. So kita boleh set by group lah. Okay, set by group. So kat sini saya akan, kelas saya adalah IS1. Okay, so dekat sini, assignment pun sama nanti. Kita nak set by group. Restrict group tu saja yang boleh hantar assignment tu kepada siapa. Okay, and then untuk activity complete, okay, kita nak set dia sama ada kita nak indicate ke tak nak indicate activity yang complete ni. Okay, ataupun show activity as complete when condition are met. Okay, so kita kena set condition lah kat sini. Terpulang kat tuan puan, kalau rasa do not indicate, terpulang lah. Kalau nak jadikan ni sebagai attendance ke apa benda, bila dia orang join, jadikan sebagai manual kan. Manual as orang kata compulsory, wajib join. Okay, so kena mark lah. You all kena mark lah. Okay, so nak expect tak sampai berapa hari bulan dia orang tengok video kita. Sebab kita punya kelas online ni kita boleh buat secara live ataupun kita record, tengah live ni kita record, and then student kita yang tak boleh masuk tu dia boleh tengok live. Okay, kita tak boleh orang kata terlalu strict lah. Okay, sebab yalah kita kena bagi kelonggaran juga kepada pelajar kita. At least kalau kita nak check student kita tu tengok ke tak live kita tu, kita buatlah soal selidik ataupun soalan berdasarkan apa yang kita mengajar. Okay, itu proses pembelajarannya. Okay, so kita letaklah tarikh. Okay, so tadi 7 Mac kan kita buat taklimat.
So kita bagi sampai 8 Mac pada pukul berapa? Pukul 8 juga. Dan masa 24 jam tu kau boleh tak tengok kita punya ni? Korang boleh tak tengok kita punya slide ke ataupun dia nak reset balik kita punya taklimat ataupun perjumpaan. Okay, tapi yang live tu kita dah bagi tahu pukul 8 je kita buat. Macam tu. Okay. So, okay, and then kita save. Okay, nak save to course ataupun save to display pun boleh, tak ada masalah. So kat sini dia dah, ni lah, dia dia dah tulis kat sini. Sebab kita dah buat restrict kan. Kalau tak nak buat restrict pun boleh, tapi semua kelas akan masuklah kepada session ni. Okay. Itu untuk BBB, okay, Big Blue Button untuk tambahan assignment. Dan seterusnya saya pass kepada Puan Azura. Boleh Puan Azura? Boleh sangat. Okay. Ada soalan tak setakat ni? Kita tengok jap. Show Q&A. Tuan-puan boleh bertanyakan soalan Silakan. Okay, saya unshare ya, saya unshare. Boleh tak? Belum lagi, nampak? Nampak tak? Nampak. Okay. So sekarang ni saya akan share macam mana kita nak buat assignment ataupun quiz. Quiz nak tunjuk ke tak payah? Tak payahlah semua dah pandai. Boleh kita tunjuk. Okay, so sekarang ni mula-mula kita tengoklah kita punya syllabus. Okay, katakanlah ni adalah saya punya SIDOS Lalang tu saya siapkan SIDOS saya. Okay, katakanlah assignment saya adalah okay, chapter 4 lah Okay, so dekat chapter 4 ni sekarang ni saya nak tunjuk saya nak buat assignment. Okay, sekarang ni saya nak buat assignment dan kemudiannya assignment ni permarkahan dia adalah dengan menggunakan rubrik. Okay, so kita klik assignment. Kita add dia. Okay, yang ni adalah senang aja. Ctrl C, Ctrl V, senang. Okay, so kemudian kita letak aja dia punya soalan dekat sini. Meeting. Okay, so ini adalah soalan dia, mock meeting. Okay. So ini adalah berapa lama kita nak open dia. Lepas tu remind me to grade by. Okay, ni kadang-kadang kita lupakan bila kita nak grade kan. Ataupun kalau kita tak nak buat reminder, kita tak payah enable. Okay. Okay. Group submission setting. Okay, ini macam kalau kita ada buat grouping. Okay, grade. Okay, grade by point, scale ataupun none. Okay, so sekarang ni saya nak gunakan dia scale Scale ni sebab nanti kita nak guna rubrik. Okay, so lepas tu common modus setting, group mode, biar je. Restrict access. Okay, restrict access ni adalah sebab kita tadi kata kita ada 2 atau 3 kelas atau 4 kelas. Okay, ataupun kalau kita cuma ada 1 kelas saja, tak payahlah restrict access ni. Activity completion. Show activity as complete when condition are met. Okay, klik aja yang ni, save and return. So, macam mana kita nak tahu dah ada dah? Apabila ada tanda tangan ni, ini bermaksud dia dah wujud dah. Ini delete dah. Sabar sangat. Yes. Okay, so daripada yang ni, kita edit setting dia. Mana dia punya rubrik. Pergi dekat more. Lepas tu question kategori.
Okay, yang tadi tu lepas tu kita pergi tengok dia. Mana dia pergi untuk buat rubrik dia tadi? Study, meeting, edit setting. Dia ada pergi rubrik dia. Inilah bila kita nak buat aja dia hilang. Grading kot, grading. Ha? Kat grading, grade. Dekat mana? Grade. Okay. Grade. Scale setup. Bukan dekat sini, dia ada dia punya rubrik. Setup course. Bukan kat sini. Tadi saya dah buat dah. Ni yang susah dia main lelang ni. Tak ada dia. Bukan dekat sini. Mana dia pergi? Dia akan pergi dekat more sebenarnya. Manage page. Gradebook setup. Mana dia hilang ni Mas? Manage add question kategori import export. Ini adalah question bank. Kategori question. Kat dalam setting tu dia ada grade macam ni. Sekejap. Saya tunjuk Yang ni saya dah buat dah dia punya ni. Sebelum submission type tu, dekat submission type. Sekejap, tengok. Submission tab. Mas tunjuk Mas. Okay. Hilang pula. Ya. Sebab Okay, kejap ya saya tunjuk dekat sini. Ni advanced grading. Advanced grading pergi dekat define rubric. Yang ni saya dah buat dah tadi. Okay, advanced grading pergi dekat rubric. So dia akan keluar dekat sini. So dekat sini lah kita akan define kita ni rubric. Rubric ni adalah berdasarkan rubric yang kita dah buat. Okay, so kita copy aja rubric yang kita ada ni. Kita masukkan dia. Okay, so kita masukkan dia, kita copy aja dia, masuk sahaja dekat kitanya SIDOS. Okay, ni adalah yang mudah lah yang saya buat appraisal evaluation for student ni adalah untuk diorang punya internal practical. Okay, so dia ada markah daripada 1 markah ke 5 markah. Okay, ni adalah yang senang sahaja. So kita buat sahaja, lepas tu nanti kita boleh savekan dia. Save as draft ataupun save aja. Bila kita save, kita boleh guna kita punya rubrik ni. Okay, so bila kita save yang ini, sebab saya tak ada student lagi. So, lepas tu kita boleh edit ataupun kita delete. Kalau biasanya kita edit kalau delete kita dah tak boleh guna. Okay, itu adalah kita punya rubrik. Okay. Okay, lagi satu adalah kita nak buat quiz. Quiz. Okay, quiz ada macam-macam cara kita boleh buat Ni adalah quiz. Timing kita berapa kita nak buat quiz? 15 minit, 30 minit lah Ada yang duduk kat luar bandar. Ini adalah open quiz bila kita nak buka. Sebab kadang-kadang katakanlah ada student kata, puan saya boleh buat malam sahaja. So kita boleh buka tarikh dia pukul berapa. Okay, kadang-kadang kita tak nak enable kat sini sebab kita suka-suka je kita nak open dia bila. Okay, so ni sama sahaja. Lepas tu kayak ni.
yang ni. Okay, review option ni. Okay, review option ni kita kena buka yang tutup yang ni sebab kalau kita tak tutup ni nanti diorang akan tahu jawapan apa yang diorang akan buat. So yang ni kita semua tutup. Okay, lepas tu kita kena overall feedback, course, activity completion ni, show activity as complete. Boleh lah. Out, new page, grade and categorize. Question behavior, different. Okay. Ni kita klik aja. Okay, save and return. Okay, dah keluarkan quiz ni kan. Tapi kitanya quiz ni sekarang dia tak ada soalan. So bila dia tak ada soalan, kita pergi dekat question bank. Okay, pergi dekat more. Dia salah satu adalah kita pergi dekat more ni ataupun kita klik kat sini. Okay, tapi sebab saya nak pergi dekat question bank, kita pergi dekat more. Ada question bank yang kita boleh import. Okay, so sekarang ni kita pergilah kat sini dulu question ni. Kita tengok yang ini yang saya dah buat dah. Tapi sekarang kita nak pergi dekat kategori. Kita add kategori quiz 2. Quiz 2 ni saya nak buat import Okay, so import ni saya guna icon format. Icon format ni adalah cara dia adalah kita menggunakan dalam notepad ni. Okay, so daripada notepad ni kita dah buat soalan dia macam ni aja. Okay, dia adalah soalan yang mudah. Objektif kita boleh gunakan notepad ni. Okay, so cara dia daripada soalan yang kita dah siap ni. Daripada soalan ni, kita tarik saja dia ke sini. Lepas tu kita import dia. Import dia. Ada 20 soalan. Kita continue. Kita masukkan dia ke quiz 2. Alamak, tak ada kat quiz 2 Import soalan ni yang menggunakan format icon ke format apa? Okey. Nanti kau terangkan format icon tu apa? Okey, dah ada soalan ni So kita pergi balik semula dekat kita punya ni quiz 2 tu. Edit quiz. Add from question bank. Okay, so saya nak soalan mana? Dah ada banyak kan soalan ni kan? Okay, sebab ni adalah soalan yang kita dah import. Kita klik aja mana soalan kita nak. Okay, nak yang ni. 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 Okay, mana lagi kita nak? Okay, kita klik. Kita klik. Okay. Dah siap. Okay, so ini adalah berdasarkan satu soalan, satu markah. So sekarang ada 9 soalan. Kita boleh add lagi apa dah. Okay, ataupun kita kata nak 9 aja quiz kan, tak payah susah-susah. Kita bagi 9. Okay, ataupun kita kata kita nak tambah soalan. Tapi soalan kita soalan esei. Okay, show answer esei lah Okay. So katakanlah question name. The role of the chairman. Okay. Oh, mak. Default mark. Okay, katakanlah ni 5 markah. Ni berapa banyak baris? Katakanlah di esei kan, esei panjang 15 line. Okay. Respond. Okay, save and continue. Save changes. Okay, dah. Okay, so daripada sini dia dah jadi 14 soalan. Okay, save. Okay, dah siap dah soalan untuk quiz 2 kita. Okay, so kita nak tengok dia ada ke tak? Okay, so ni quiz 2 kita. Kita klik dan dia akan preview. Start time.
Okay, so next page. Next page. Okay, kita boleh buat. Okay, so kita boleh nampak soalan dia. Okay tak? Tak okay pun. Clear. So ini adalah soalan dia. Okay, untuk icon format dia adalah menggunakan notepad. Okay, dia nak memudahkan soalan untuk kita input sebenarnya soalan-soalan tu. So nanti kita akan open sahaja quiz ni untuk student buat. Okay, kalau kita rasa kita dah ready soalan tu dan kita dah nak student buat, okay, so dekat edit ni nanti kita edit lah setting, kita open. Macam 30 minit ni lama sangat, kita katalah 20 minit. Okay, tarikh dia katakanlah saya nak buat pukul berapa malam. Semua orang, okay, katakanlah diorang kata malam dia free, okay, kita buat 20, pukul 8. Okay. Pukul 8 sampai 8.20. Okay, save. Okay, save and display. Okay, kadang-kadang bila student dah buat soalan ni, lepas tu diorang kata, puan saya dah jawab dah. Tengah-tengah saya jawab tu, tiba-tiba line internet saya hilang. Macam mana? Okay, so bila diorang dah buat, lepas tu bila hilang, kita semua boleh klik dekat quiz 2 ni. Nanti ada attempt dia. Kita boleh check yang student punya ni. Kejap saya pergi dekat saya punya yang saya dah pernah buat lah mana quiz. Exercise, survey, practical test, practical work. Mana ya quiz? Yang saya pernah buat. Sales count. Exercise. Practical work. Practical work. Theory test. Okay ni. Theory test Okay, so macam ni bila student dah jawab. Okay, bila diorang kata, puan, saya dah jawab ni, tiba-tiba line internet hilang. So kita pergi dekat nama dia. Kita klik nama dia. So dekat bahagian bawah dia ni. Ni sebab tarikh dia itu. Okay, so nanti kita boleh ni. Enroll user will have. Okay, so kita boleh suruh dia jawab balik semula. Jadi janganlah takut pula kata tak boleh. Ni adalah kalau student dah jawab. Ni semua dah jawab. Kalau ada yang tak jawab kita boleh. Ni. Okay, daripada sini report dia kita boleh download report dia. Download semua. So bila kita download. So daripada sini kita boleh tengoklah. Mana soalan yang diorang jawab dengan tak jawab. Dan berapa minit yang dia ambil. Okay, so kita agak-agak berapa banyak masa, berapa banyak soalan, berapa banyak masa yang kita kena peruntukkan. Clear senang aja. Boleh tak, Mas? Okay, ini kalau kita buat quiz kita. Okay, ini adalah quiz. Okay. Ini yang kita buat tadi. Ni tadi kita advanced grading tadi. Advanced grading pula. Rubrik. Okay, advanced grading kita pilih rubrik. Daripada rubrik kita define. Okay, sekali lah
Okay, ni katakanlah soalan kita case study tadi, kita klikkan dia, kita gradekan dia. Ni saya dah tak ada orang tak boleh grade. Mana lagi boleh buat? Okay, ni adalah kita buat. Ni pun dah buat itu. Mas ada nak tanya tak Mas? Yang contoh icon tu, dia punya format atas tu jawapan tu, cuba tunjuk. Okay, icon format Icon format kita buka notepad kita. Okay, dia je soalan kita tak boleh letak numbering tau. Dia terus saja type macam biasa. Lepas tu jawapan A, lepas tu dia satu aja space, lepas tu jawapan. Lepas tu kita kena letak ni. Answer, dia huruf besar. Format dia macam ni je. Kalau kita letak numbering dia nanti dia tak baca. Sama juga kalau kita terlebih space pun dia tak boleh baca. Okay, lepas tu kalau kita ada simbol dia baca tak Azura? Simbol dia tak boleh baca. Nak cakap. Simbol dia tak boleh baca. Gambar kemudian lah tambah kan, boleh edit balik. Itu yang susah. Icon ni untuk soalan yang general yang straight to the point aja memang senang. Tapi kalau nak letak gambar, lepas tu dia ada simbol-simbol, dia akan tak boleh baca. Tapi macam tu lah. Kita break aja. Nanti kita bagi guide jugalah yang lain-lain. Contoh kalau tuan-puan pandai XML ke format-format lain, bagi guide dalam WhatsApp nanti. Okay, katakanlah kita dah buat lepas tu kita nak feedback. Okay, feedback ni apa tujuan dia? Feedback ni kita nak dapatkan feedback daripada student lah Okay, add feedback. Okay, katakanlah feedback untuk topik 1. Okay, answer all questions. Okay. Question, anonymous. Okay, yang ni katakanlah ingat feedback ni adalah kita buat survey kan. Survey dia kita nak tahu student tu dalam kelas kita macam mana. Okay, kadang-kadang bila kita hantar survey, kita tak nak orang hantar nama dia kan. So anonymous. Okay, ataupun kita nak tahu siapakah empunya nama yang kata dia tak faham. So kita pilihlah username. Okay. So allow multiple submission, tak payahlah. After submission, ni kita tengok aja. Okay, restrict access, tak payah. Activity completion, student show activity as complete. Okay, so kalau yang ni penting kita kena show activity as complete. Okay, save. So, kita tengok feedback kita tu. Feedback topik 1 tu. Edit question. Okay, add question. Kita nak buat apa? Longer text answer ke multiple choice? Okay. Longer text ni katakanlah, are you happy in my class? Okay. So self question. So nanti student akan jawab, are you happy? Tak happy kot. Kenapa dia tak happy? Okay, lepas tu kita add lagi soalan. Multiple choice pula. Okay, question, are you happy? Lagi nak tanya apa Mas dekat dalam kelas? Yang mana paling susah dalam topik ni, apa word yang paling susah? Cabaran, jangan cakap susah. Which topic more challenge? More challenge. Okay. Table. Yes, kan? Multiple. Okay. Position. Lah 1.1, 1.2 betul lah kot kan? Yeah. Single answer. Ni macam which topic kita suruh dia orang masuk kan? Kita pilih pilihan. Ulang lah. Ulang. So nanti dia akan jawab. So secara tak langsung kita tak perlulah. Kita kadang-kadang kan ke semua ada cara kan. Kata nak exit question lah.
nak buat sebelum habis kelas kita nak tanya kan susah-susah, so kita boleh guna saja daripada feedback button ni, so dia akan balas dekat situ aja. So ini adalah tak payahlah kita kutip kertas susah payah, lepas tu kertas tu hilang. Okay, so daripada sini aja pun boleh. Itu tujuannya, dekat sini ada feedback. After class kan, after class punya feedback. Okay. So senang dah ada sebenarnya ada feedback ni. Okay, feedback assignment, feedback. Lepas tu lagi Mas? Azura, kalau yang nak tanda online tu untuk persyaratan dia nak tanda pakai pakai annotate. Saya lepas ada buat tak? Dekat annotate. Saya lepas tak guna kot. Kau try tunjuk. Kita pun tak, kita pakai Google Classroom. Terus terang cakap. Sebab tahun lepas aku kena buat flip classroom dengan Dr. Umar. So lebih banyak kepada ni lah. Lebih banyak kepada kepada Google Classroom lah. Aku punya platform. Sekejap. Kan contoh. Sebab tak ada student, tak ada hantar dekat CDOS. Assignment semua dekat Teams dengan Google Classroom. Saya lepas lah. Tapi nota memang aku letak dekat sini lah. Nota, feedback, part, macam tu. Production exercise. Saya lepas main ni je, mana yang senang, mana yang cepat. Jadi bila ni dah buat, lepas tu download, lepas tu check manual. Dekat apa ni? Itu. Tapi sebenarnya lepas tu baru kita key in ke markah kat situ. Okay. So kita apanya Mas? Okay, kalau tu kita tunjuk video je lah macam mana nak buat yang annotate kan? Betul tak nanti? Memang ramai pensyarah yang guna CDOS yang tanda terus dalam CDOS. Betul. Sebab masing-masing punya cara lah, sebab saya iPad, so saya senang daripada Google Classroom tu saya terus tanda kat situ. Dia punya ada features tapi sama je sebenarnya, konsep dia sama. Ni guna yang ni kah? Bukan, dia dekat assignment, bukan kat quiz, dekat assignment. Ni end of chapter. Ni kita buat lah ni. End of chapter. Annotate tu maksudnya kita tanda online. Tanda online Mas. Bukan. Bukan. Sekejap. Ada tak tu? Okey, Puan Mas Surya, ada apa-apa letak yang nak tanya lagi? Tak ada. Okey, ini untuk sesi pertama lah. Untuk sesi kedua kita akan terangkan detail pasal annotate tu. Dan sebelum tu kita akan bagi jugalah contoh video annotate sebab kami tak boleh nak tunjuk sebab kami tak buat tanda kat dalam CDOS. Macam saya sendiri menggunakan Google Classroom sebelum ni. Okey, terus terang saya cakap lah. Dan Microsoft Teams. Jadi dekat CDOS ni kami hanya upload je nota dan quiz. Okey. Dan untuk tanda, saya banyak menggunakan Microsoft OneNote, Microsoft OneNote dan juga Google punya assignment lah untuk annotate. Sebab sebenarnya terpulang kepada tuan-puan. Sebab saya guna iPad, so iPad saya lagi mudah untuk tanda dekat dalam Google Classroom tu lah. Tapi boleh je, iPad pun boleh juga menggunakan gunakan CDOS. Ada soalan ke untuk setakat pagi ni? Kita live untuk webinar CDOS. Tuan-puan boleh type.
Okey, ada soalan dekat sini. Bagaimana untuk soalan yang memerlukan jawapan dalam bentuk jalan kerja? Itulah saya kata ini menggunakan annotate. Tapi saya tunjukkan jugalah sikit ya. Saya ada okay, saya tunjuk kalau saya dapat lah. Sebab saya tak pernah lagi yang menanda dekat dalam CDOS. Okey, jujur saya cakap. Okey, tapi dia ada cara lah untuk kita lihat. Sekejap saya share saya punya screen ya. Okay. Saya ada rakan di pegawai e-learning di Politeknik Dungun sana, dia ada buat manual lah. Dan tuan-puan boleh rujuk juga di sekejap ya, Pandai CDOS. So saya banyak rujuk kepada YouTube Encik Encik Sani ni. Okay. Bagus sebenarnya sebab dia banyak guide kita lah. So saya tunjukkan juga. Okay. Tuan-puan just type je Pandai CDOS. Okay, Pandai CDOS. So saya guide untuk lesson setting, untuk tanda online and macam-macam ada kat sini. Okay, dan Cik Sani ni juga ada buat quick guide lah. Okay, quick guide dalam Google Site. Okay, nanti saya akan share dengan tuan-puan dekat dalam WhatsApp Politeknik. Okay, so untuk backup restore course pun boleh buat. Okay, dan rubric assignment macam Puan Azura terangkan tadi. Okay. Okay, ni cara mula-mula nak suruh student masuk dalam CDOS pun ada. So semua Cik Sani ni dah tolong createkan video. So tuan-puan boleh lihat lah. Okay, tuan-puan boleh lihat. Okay, contoh yang ni. Dengar tak? Dalam menyediakan bahan pembelajaran digital, saya lebih suka untuk membuatnya secara sedikit. Maksudnya kita beri kepada pelajar sedikit demi sedikit. Tapi dalam satu rangkuman yang panjang. Maksudnya kalau saya ada video sepanjang 15 minit, okay, saya akan pendek memahami dan lebih santai semasa belajar secara digital, secara online. Dan adalah lebih mudah pada saya untuk saya menyusun video-video yang pendek tersebut dan saya compilekan di dalam CDOS di mana saya menggunakan tools yang dinamakan sebagai lesson. Jadi apa dia lesson? Jom kita tengok. Baik, langkah pertama kita kena buka kita punya platform. Kemudian pada penghujung kanan ni dia ada turn editing on. So barulah kita boleh masukkan benda-benda lah. Tadi dia kosong je. Okay. Kemudian kita katalah saya nak masukkan pada bahagian atas ni, dia punya lesson. Jadi saya klik add activity or resource pada bahagian ni lah. Okay, kemudian saya pilih lesson. Kemudian saya pilih add. Kemudian kita bagi nama dia. Saya letaklah nama lesson dia tu. Okay, description ni kita boleh letak description. Jadi, tapi saya biasanya description ni saya akan letak pada akhirnya lah. Maksudnya saya dah siap lesson saya baru saya letak description. Jadi description contohnya dia akan jadi macam gini. Ni biasanya description dia akan jadi macam gini. Saya bagi tahulah topik apa yang dia akan belajar, kemudian apa dia sub-chapter yang ada, expectation yang dia akan belajar, kemudian berapa banyak video yang ada ataupun bahan yang ada, kemudian total tu berapa minit. Ini spesial standard lah saya bagi pada student saya. Jadi dia dapat gambaran lah apa yang dia akan belajar sebelum dia klik lesson tersebut. Okay. Dan kita boleh klik display. Kalau display dia akan keluar ke depan ni lah. Kalau kita tak onkan display ni, kita offkan display ni, okay, dia tak akan nampak lah. Tapi bila dia klik masuk, dia akan nampak. Okay, kemudian appearance, progress bar, saya pilih yes. Di progress bar di mana? Progress bar ni. Ini adalah progress bar. Jadi dah 100%. Ini progress bar. Display menu saya tak pasti. Kalau saya pilih yes ataupun no, dia macam tak ada effect sangat lah. Saya tahu mana display menu dia. Jadi kita abaikan. Default je no pun tak ada masalah. Show more, kita klik show more. Display ongoing score. Jadi ni kalau kita buat lesson ni sebagai, sebab dalam lesson ni kita boleh masuk quiz. Dalam lesson ni kita boleh masuk quiz sikit. Jadi kita boleh display markah lah kalau nak. Tapi sebab saya biasanya lesson ni memang saya gunakan untuk lesson saja, untuk pembelajaran saja. Jadi tak relevan lah kalau saya letak yes. Saya biasa letak no saja. Display menu no, minimum grade display menu ni pun saya rasa macam tak
tak efek mana, saya dah try tapi dia macam tak ada efek sangat lah. Jadi kita abaikan je, biar je lah kosong. Slideshow, ni saya suka. Slideshow biasa saya akan pilih yes. Jadi kalau yes, slideshow ni tujuan dia bila student tengok dalam telefon, dia punya size tu dia akan sama nyam je cantik. Tersusun je, terletak je. Ataupun kalau dalam komputer pun sama juga, dia akan susun cantik je. Contoh, ini saya onkan mode lesson. Slideshow. Ni slideshow on, jadi video dan gambar ni dia sekata je lah. Dia sekata je. Kalau tak, dia akan jadi macam gini. Ini bila kita offkan ataupun kita pilih slideshow, no, dia akan jadi macam gini. Video ni kecil, gambar ni bapak besar. Jadi tak best lah, nak tengok pun macam tak best lah kan. Jadi saya biasanya slideshow ni saya akan yeskan dia. Maximum numbers of answer, default pun tak apa 5. Maximum number of answer ni macam sebab saya bagi tahu tadi, lesson ni kita boleh buat macam quiz. Jadi pilihan jawapan quiz tersebut lah. Kalau sampai 5 tu kita boleh letak A, B, C, D, E. Biasa orang letak 4 je kan. Jadi kalau 5 ni pun okey je. Tapi kalau tuan-puan rasa nak letak 6, ada soalan letak 6, boleh letak 6. Tak ada masalah, dia akan jadi A, B, C, D, E, F. Tapi ada soalan lain, tuan-puan nak A, B, C saja. A, B, C boleh juga. Pilih 6 pun boleh juga. Tapi dia punya ruang kosong tu banyak lah. Tapi sebenarnya akan tengok 3 je. Bergantung pada kita. Tapi kalau default 5 pun okey, tak ada masalah. I use default feedback. Saya pilih yes. Ni macam ni. Dia kalau kita pilih yes, dia akan ada kalau jawapan betul dia kata that's correct. Berkelakar lah pada student kan. That's the wrong answer kalau jawapan salah. Macam itulah. Link to the next activity. Biasanya dalam selepas lesson saya. Okay, so ni adalah lebih tapi kalau tengok dekat sini dia kata kalau okay, so ni adalah lebih kepada lesson lesson. So kita nak tengok untuk assessment yang kita tanda assessment kan. So dekat Pandai Sidos ni tuan-puan boleh subscribe lah. So untuk scan, sekejap saya cari. So dia ada untuk tuan-puan tanda lah kini. Sekejap ya. Banyak ni submission, mengurus assignment dalam NMS. Ya ni. Untuk tanda dalam annotate kan. So okey, saya tunjuk jugalah. Tadi ada Puan Ima tunjukkan. Sekejap. Puan Ima tak boleh nak masuk. Okey. Kalau di bahagian assignment, okey. Macam ni So dia ada satu grading, okey, bahagian grading. Okey, bila pelajar submit, okey, bila kita setting annotate, dia akan keluar assignment tersebut lah. Tapi before that, kita kena pastikan feedback types kita adalah annotate PDF. Okey, feedback types. Okey, bahagian feedback types kita tick annotate PDF. Kalau tak, dia tak akan keluar macam ni lah. Dia tak akan keluar annotate ni. Okay. So bagusnya Sidos ni maksudnya kita boleh terus tanda pakai handphone ke, pakai janji ada ni lah. Okay. So ini antara yang orang kata yang untuk tuan-puan tanda lah. Okay. Untuk tuan-puan tanda ke dalam Sidos. Okay. Sebenarnya ada video dia, saya tak jumpa. Nanti kalau saya jumpa saya bagi kat tuan-puan Okay, Pandai Sidos annotate kot. Okay, annotate. Saya cuba cari. Ini ada. Okay, ini ada dia punya video dia. Tutorial pada kali ini saya nak tunjukkan cara macam mana untuk kita menanda assignment pelajar yang dihantar dalam bentuk PDF ataupun Word di dalam Sidos sahaja. Maksudnya kita tak perlu nak download assignment pelajar tersebut untuk kita marking. Okay, jadi kita just boleh marking terus dalam Sidos. Jom kita tengok. Baik, langkah pertama kita kena buka lah kita punya Sidos. Kemudian kita buka pada assignment yang kita nak marking. Jadi macam ni, kita klik assignment. Okay, kemudian kita klik atas ni, edit setting. Kemudian pada bawah-bawah sikit ni, kita scroll bawah sikit. Okay. Tapi yang penting, kita punya submission types ni, okay, kena pastikan bentuk dokumen lah. Kalau bukan dokumen macam video ke ataupun audio, agak
mustahil sikit lah untuk kita tanda menggunakan fungsi annotate PDF. Kemudian bawah sikit kita tengok feedback types ni. Ini yang penting. Kita kena pilih annotate PDF. Baru fungsi tu ada. Kalau tak, dia takkan ada lah. Okay, yang lain-lain saya rasa sama saja setting assignment yang lain. Cuma kita kena pastikan kita punya accepted file types ni jenis dokumen dan juga kita punya feedback types ni kita tickkan annotate PDF. Okay, kemudian kita save and display. Okay, benda ni kalau kita dah buat assignment tersebut, kemudian kita baru nak set annotate PDF ni pun tak ada masalah. Okay, boleh je. Okay, kemudian kita pilih view all submission. Okay, kemudian kita pilih satu assignment pelajar untuk kita marking. Kita klik grade. Okay, dia tengah auto generating. Okay, ni assignment pelajar. Memang pelajar ni hantar menggunakan PDF. Okay, jadi kita boleh marking sama ada kita boleh pakai mouse saja ataupun kita boleh pakai writing tablet. Okay, macam saya prefer pakai writing tablet. Tapi kalau pakai mouse pun okey kat, smooth juga. Dia tak ada masalah. Kemudian kat sini yang penting ada fungsi atas ni lah. Fungsi atas ni kita boleh tengok apa fungsi dia. Yang pertama untuk kita marking kita boleh klik butang pen ni. Dia kat situ pen yang bentuk macam bulat-bulat benda ni. Okay, kita klik sini dan kita boleh marking lah. Gitu. Ini saya klik pakai mouse. Saya pakai mouse ni. Ataupun kita nak tukar color, kita nak warna merah ni, kita boleh pilih warna di sini, kita boleh pilih warna kuning. Jadi warna kuning. Ataupun kita malas nak klik right, kita boleh terus tekan line ni, kita klik. Ini line, jadi kita punya line tu tegak sikit lah. Kita punya right tu tegak sikit lah. Kalau macam kita pakai yang pen ni, dia akan bengkok-bengkok sikit ni, nampak ni. Yang ni kita nampak macam tegak sikit lah. Okay, ataupun kita nak macam highlight sikit jawapan pelajar tu, kita boleh klik petak ni. Okay, kita boleh highlight lah. Contohnya kita nak highlight yang ni ke. Begitu. Kemudian apa lagi? Sebelah ni bulatan. Sama je bulatan ni. Kita boleh bulatkan contohnya. Kita boleh bulatkan. Lepas tu kita mungkin boleh buat pembetulan sikit pada jawapan pelajar ni. Ni saya pakai mouse ni. Kemudian ada pula butang highlight kat sini. Ada butang highlight, kita boleh highlight. Contohnya, highlight ni kita boleh tukar color dia. Sama je, color dia tak akan sama dengan yang pen dan juga line, rectangle dan juga circle ni. Itu. Kemudian kita boleh klik stamp, tapi sebelum kita klik stamp tu, kita boleh pilih dulu. Kalau kita nak katalah kita nak pilih right. Jadi right, stamp, kita klik je. Tu right. Ini lagi cepat lah. Ataupun jawapan pelajar tu salah. Kita klik sini, kita pilih pangkah. Okay, kita klik je stamp ni. Okay, kita klik je. Pangkah. Jawapan salah. Ataupun kita nak tidak gembira dengan jawapan pelajar, klik. Ataupun kita gembira pun boleh klik saja. Mudah sangat. Okay. Kemudian apa lagi fungsi dia? Okay, kemudian katalah kita nak padam. Dia tak ada butang pemandang kat sini. Jadi kita kena klik tanda select ni, tanda anak panah. Kita klik tanda anak panah ni dan kita klik lah mana-mana yang kita nak padam. Kalau saya padam yang ni, saya klik. Ada butang delete tu, kita klik delete. Yang ni, klik lagi, delete. Klik lagi, klik delete. Klik delete. Tapi dengan syarat kita kena pilih butang ataupun menu untuk anak panah ni lah. Kita boleh delete. Okay, kemudian ada tanda tangan ni. Tangan ni untuk pen. Untuk kita pen. Kadang-kadang ada file pelajar ni dia tak tahulah, dia ambil gambar pakai handphone, dia punya megabyte tu besar, kemudian dia tukar kepada PDF. Jadi PDF tu jadi macam size A3 ke macam size A2 macam itulah. Jadi bila dia masuk kat sini dia macam tak berapa compatible. Jadi tu ada sedikit kelemahan dia. Kalau macam itu kita boleh pakai butang pen ni ataupun drag. Gambar tangan tu, kita boleh pilih dan kita boleh drag. Kita boleh drag jawapan pelajar. Gitu. Ataupun katalah kita nak bagi komen kepada pelajar punya jawapan, kita boleh klik butang ni untuk komen. Kita klik butang ni, tapi sebelum tu kita boleh pilih dia punya color dia. Color untuk kita punya sticky note komen ni lah. Okay. Setelah color merah, kita pilih butang komen ni dan kita klik hold, tarik. Kemudian kita bagi komen lah.
Okey, kita boleh pindah-pindahkan komen ni, kita klik button anak panah ni, kita boleh pindahkan lah. Ni contohnya. Jadi bila pelajar hover, dia akan keluar jawapan dia. Kalau nak delete, kita klik saja butang ujung ni, boleh delete. Okey. Okey, kemudian bawah ni, penjuru bawah kanan ni, okey, dia ada beberapa view lah yang kita boleh tengok. Macam ni dia akan view penuh ni. Saya buat view penuh, kita boleh bagi komen, kita boleh bagi feedback komen bawah ni dan kita boleh bagi grade lah. Jadi ataupun kalau kita rasa tepi ni mengganggu, kita boleh klik yang kanan sekali ni, dia akan hilang lah. Kalau kita klik yang tengah-tengah ni, dia akan default macam ni lah. Ni default dia. Kalau kita klik yang kiri ni, dia akan ruangan grade dan juga komen lah. Okay. Jadi kalau rasa nak lebih sedap menanda, kita boleh klik yang kanan ni lah. Okay, yang paling kanan ni. Sedap menanda lah, nampak macam full kan. Okay, katalah kita dah siap tanda untuk pergi ke pelajar seterusnya. Kita klik saja save and show next. Okay, ni jawapan yang seterusnya pun kita boleh marking. Contohlah saya marking cara random dulu, saya akan marking balik lah. Lepas tu kita pelajar seterusnya show and next lagi. Okay, ni pun kita marking je. Okay. Jadi maksudnya mudah, maksudnya kita tak perlu nak download, kita terus tanda dalam CDOS. Yang penting kena ada line internet lah, gitu. Ini pun jawapan sudah, okay, jadi kita write je. Okay, katalah saya dah write beberapa ni, okay, dah sudah tu, rasa kita nak keluar balik, kita dah siap marking semua pelajar. Okay, kita boleh klik kembali pada muka depan assignment ni, kita boleh klik view all submission. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, dia sebenarnya sebelah kanan skrin tuan-puan, dia ada lagi tu, kita boleh scroll lagi. Jadi untuk kita nampak ruangan tepi ni, selepas komen ni ada lagi ruang. Kita klik butang control pada kita punya keyboard, pada masa yang sama kita scroll kita punya mouse ke bawah. Jadi kita akan dapat paparan yang lebih luas. Sebab apa paparan ni penting? Sebab apa yang kita dah conteng tadi, yang kita dah annotate tadi tu, okay, dia akan ada file yang tersendiri. Maksudnya kalau kita nak download untuk folio pelajar misalnya, untuk naik pangkat ke apa ke kan. Jadi kita ada dah file yang telah kita conteng tadi. Contohnya tadi saya conteng nama pelajar ni, kita klik, okay, dia download, dia auto download. Jadi ni paper ataupun assignment pelajar yang telah ditanda. Kalau yang belum tanda, dia duduk sini. Dia duduk yang ni, yang ni yang belum tanda. Yang belum tanda kalau kita klik, dia dah auto download, kita tengok kat sini, dia belum tanda. Tapi yang ni tadi, dia sudah siap bertanda. Dan pelajar boleh nampak apa yang kita marking ni dengan syarat pada bahagian masa kita marking tu, bawah ni ada notify student. Kita tick notify student. Jadi kalau student tu daftar macam ni, Siti Zaleha ni, dia punya email ni dia akan pergi hantar ke email dia lah, menyatakan bahawa kita telah marking dia punya assignment. Dan kadang-kadang sudah tak tengok pun email dia kan, jadi kita boleh bagi tahulah dalam WhatsApp tu, kita bagi tahu, okay, saya dah siap marking, boleh tengok kembali jawapan korang dalam CDOS. Contohnya dia boleh tengok dalam CDOS dan dia boleh tengoklah assignment yang telah ditanda. Baik, saya rasa itu saja mengenai annotate PDF. Jadi selamat mencuba dan selamat maju jaya. Jadi mungkin ada penerangan saya yang kurang jelas, boleh tanya di bahagian komen. Ataupun ada penerangan saya yang silap pun boleh bagi tahu pada ruangan komen. Itu saja untuk kali ini. Lupa nak kenalkan diri, saya Nizam Sani dan tuan-puan sedang menonton channel Pandai CDOS. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, nampak semua? Alhamdulillah. So kita jemput, okay, live daripada Cik Nizam Sani ke dalam platform kita. Okay, ada soalan lagi tak? Ada yang nak tanya soalan? Okay, so kita mohon untuk yang hadir dalam webinar pagi ni untuk mengisi pendaftaran webinar. So secara jujurlah siapa yang dah join, okay, untuk webinar ni dari pagi tadi pukul 10 sampai sekarang. Isikan form tersebut, okey, dan saya rasa saya dah sampai ke hujung bersama Puan Azura,
Okay, Puan Azura ada untuk ending, ada nak kata apa-apa? Okey, kalau ada yang masalah bolehlah tanya saya, PM saya pun boleh, tak ada masalah. Saya ada je dekat sini. Okay, Puan Okey. Azura di Jabatan Perdagangan kan? Saya ada di Jabatan Perdagangan. Dan Cari aja. saya Puan Masrulia daripada Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Okey, insyaAllah kami akan membantu tuan-puan dengan terus berjaya menggunakan Pandai SIDOS. Tak adalah SIDOS secara pandai ya. Okey. Itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjaya. Bye. Azura ambil gambar. Okay, last nak ambil gambar dengan Azura. Okay, bye. Ada lagi yang nak join? 1, 2, 3. Okay. Okay. Okay, itu saja dari kami. Okay, Assalamualaikum. Bye. Okay, kita dah ending. Si Masura